isu apa tadi, isu yang dikaitkan dengan perbezaan kafir zimmi dengan kafir harbi. Kafir zimmi dengan kafir harbi. Isu kafir zimmi dengan kafir harbi ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dia macam ni. Dia kafir ni dia ada 5 jenis. 5 jenis. Satu, dia panggil kafir zimmi. Kedua, muahad. Ketiga, harbi. Keempat, musta'man. Sorry, 4, bukan 5, 4. 4 jenis kafir. Kita kena faham, ada 4 jenis kafir. Satu, kita ambil ringkas-ringkas. Kafir zimmi, dan saya akan cerita hukum dia apa. Kafir, kita ambil kafir zimmi, iaitu orang kafir yang meminta perlindungan daripada negara-negara Islam untuk melindungi mereka dengan syarat mereka perlu membayar wang perlindungan. Yang tu dia panggil zimmi. Az-zim bermaksud perlindungan. Zimmah, perlindungan, tuan-tuan dan puan sekalian. Tu yang tu. Jadi bila dia minta perlindungan daripada orang Islam, dia tetap kafir. Orang Islam bagi perlindungan dekat dia dengan syarat-syarat yang perlu ditunaikan, bayar cukai ke, bayar ufti ke apa ke dan sebagainya. Seperti mana Umar, kerajaan Islam bagi perlindungan kepada kerajaan Spanyol dulu, dan Umar cas mereka perlu bayar cukai kepada kerajaan Islam tiap-tiap tahun 10,000 dinar emas. Yang tu kafir zimmi. Bila dia jadi lagu tu, umat Islam haram, hukum dia haram menyakiti atau mengambil hak-hak orang kafir zimmi. Tak boleh. Pasal mereka ada perjanjian dengan orang Islam. Kata Nabi dalam hadis, "Man qatala zimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang bunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam ataupun yang minta perlindungan kepada umat Islam, dia takkan bau syurga, takkan dapat bau syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Tu kafir yang pertama. Kafir yang kedua, yang ada perjanjian dengan orang Islam. Seperti mana orang kafir yang dalam negara kita. Mereka ada perjanjian dengan kita. Mereka merupakan rakyat dalam negara ni. Selama mana mereka mematuhi perundangan perjanjian dalam negara ni, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka adalah kafir muahadah. Al-ahdu. Ahdu maksud dia janji. Jadi tak boleh sakiti mereka, tak boleh kita ajak, tak apa hang pergi curi kedai Cina boleh. Tak boleh, benda tu haram. Hang pergi curi kedai Hindu tu boleh. Tak boleh, haram. Mereka orang kafir yang ada perjanjian dengan kita. Tak boleh sakiti mereka, tak boleh langgar perjanjian sesama mereka. Tak boleh. Itu prinsip Islam. Itu kafir yang kedua. Yang ketiga, kafir musta'man. Musta'man ni orang kafir yang mana dia pelarian. Seperti orang seperti bukan orang India lah. Seperti orang daripada mana? Katakanlah daripada Bosnia ke, daripada Pakistan ke, daripada India ke, daripada China ke, sekiranya dia bersifat pelarian, tiba-tiba masuk ke dalam negara kita, minta perlindungan kepada kita. Kita pun bagi perlindungan kepada dia. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau sekiranya ada daripada kalangan orang musyrikin itu meminta perlindungan kepada kamu, berilah perlindungan kepada mereka dan sampaikanlah ayat-ayat mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Perdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka sehingga dia pendengar. Yang ni kafir musta'man, haram kita sakiti depa. Sebab kita bagi depa masuk, kita bagi perlindungan dekat depa. Tuan-tuan, kafir yang keempat, kafir harbi, yang kita perangi depa. Pasal apa kita perangi depa? Tuan-tuan, satu, mereka melanggar perjanjian yang mereka meteraikan sesama kaum muslimin. Seperti Yahudi di Madinah. Nabi ini masuk Madinah, orang Yahudi dah ada di Madinah. Nabi buat perundangan Islam di Madinah, piagam Madinah tu, yang ada 47 fasal. 21 daripadanya untuk menjaga kepentingan kabilah-kabilah Yahudi seluruh Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. 21 daripadanya. Maknanya 26 untuk orang Islam. Minta maaf. 26 untuk orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 47 fasal. Jadi bila ada perjanjian, Nabi larang ambil hak Yahudi, Nabi larang sakiti Yahudi, tak boleh. Tapi bila Yahudi langgar perjanjian,
bekerjasama dengan orang Mekah untuk serang umat Islam di Madinah, maka mereka telah langgar perjanjian. Bila langgar perjanjian, hukumnya mereka diperangi, mereka jadi kafir al-harbi, diserang. Langgar perjanjian. Tuan-tuan dan sekalian. Jadi ini antara ciri-cirinya. Selain langgar perjanjian, mereka menghina Islam secara terbuka, merendah-rendahkan kedudukan Islam, itu hukumnya. Sebab hukum kafir harbi ini bukan kecil, berat. Dia boleh dibunuh. Hukum kafir harbi ini. Jadi sebab tu jangan kita sewenang-wenangnya bubuh puak nu kafir harbi, puak ni kafir harbi. Kita biar pihak yang berwajib, mufti-mufti kita, ahli majlis fatwa kita sampai masa boleh keluar fatwa. Seperti mana berlaku isu 13 Mei contohnya. Tu dululah. Kita tak mau bangkitkan. Kita harap ia tidak berlaku lagi. Kerana kita cintakan keamanan negara. Sebab tu kita nasihat semua pihak. Kita dan juga mereka faham sistem perundangan dalam negara ni. Faham perlembagaan dalam negara ni. Maka baru kita boleh menjaga sensitiviti bermasyarakat. Sensitiviti perbezaan agama dalam konteks tanah air kita. Wallahu a'lam.